Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton di depan gadget masing-masing, sama ada handphone ataupun komputer yang sedang menonton rancangan Salam Eid Ramadan kita pada hari ini. Seperti biasa, seperti juga hari-hari yang telah pun berlalu, Salam Eid Ramadan bersiaran seperti biasa di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah. Jadi terima kasih di atas kesetiaan anda semua yang kekal menonton siaran Salam Eid Ramadan setiap hari. Dan seperti biasa pada hari ini saya bersama-sama dengan tetamu istimewa yang kita jemput khas secara dalam talian ini untuk membincangkan topik-topik yang menarik, dan antara ataupun topik yang kita pilih pada hari ini adalah topik 3S, bermakna sebelum, semasa dan selepas. Apa yang dimaksudkan dengan sebelum, semasa dan selepas tu kita akan bincangkan dan kita akan perdengarkan daripada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Datuk Dr. Lofty Ibrahim yang sangat saya hormati. Doktor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syam, apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Doktor, saya tengok wajah ceria, insya-Allah sihat seperti biasa, doktor InsyaAllah. COVID-19 punya penangan. Itulah dia, dengar-dengarnya cikgu dah lama berada di rumah cikgu Ya, cikgu di rumah. Alhamdulillah. Itu dia. Ikut arahan PKP. Betul-betul. Patuh sebagai rakyat Malaysia untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni, cikgu. Bagi penonton yang ada yang biasa dengan cikgu, ada juga yang mungkin baru pertama kali nampak cikgu. Jadi cikgu ni dia membahasakan diri dia cikgu. Nanti mungkin cikgu akan kongsikan sikitlah sejarahnya macam mana. Tapi apapun, kita akan membincangkan topik kita hari ini, iaitu 3S, sebelum, semasa dan selepas. Cikgu, mukadimahnya apa yang dimaksudkan dengan 3S ni, cikgu? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-syafi, bismillahil-kafi, bismillahil-mu'afi, bismillahil-lazi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samil alim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dengan adanya program sebegini dapat memberi satu suntikan dan satu belayan dalam jiwa kita, insya-Allah dalam keadaan kita berada di rumah bersama dengan keluarga kita. Seperti mana kita sedia maklum seperti mana yang dikatakan oleh saudara Hisham yang cikgu hormati, 3S, sebelum, semasa, selepas. Kita tidak menyangka bahawa COVID-19 ni nak berlaku. Kita tidak menyangka sama sekali PKP ni nak berlaku dalam hidup kita. Yang mana sebelum ini kita tengok benda-benda ni berlaku dalam filem semata. Tetapi sekarang ini ianya berlaku secara nyata dalam hidup kita. Jadi sebelum PKP kita hidup seperti kita yang biasa sebelum ni. Kita bekerja, kita berada di pejabat, kita berada di premis perniagaan kita dengan aktiviti kita seperti biasa. Kita ke masjid, kita pergi umrah, kita mengerjakan haji kalau waktu haji, kita pergi umrah bila kita mampu, kita selfie, kita post, buat posting dan sebagainya. Tetapi itu sebelum dengan kehidupan kita yang sehari-hari, tiba-tiba tanpa kita sangka berlaku satu fenomena yang sangat luar biasa di seluruh dunia, yang mana seluruh umat manusia terpaksa merubah segala-galanya. Yang mana sibuk di luar sekarang duduk dalam. Yang mana sibuk dengan aktiviti-aktiviti perniagaan, sekarang sibuk berada di rumah. Yang mana duk sibuk selfie di Makkah, di masjid semua, sekarang semuanya selfie di rumah. Yang mana dulu tak pernah pegang senduk, pegang pisau, sekarang dah belajar pegang senduk, pegang pisau. Yang mana dulu pakai tie, pakai blazer, sekarang dah pakai baju kelawar. Saya belum lagi. Kelawar dah. Dah sampai tahap dah macam tu dah. Yang mana yang berubah segala-galanya. Sekarang ini segala-galanya berubah. Cuba lihat satu keadaan yang tak pernah kita fikirkan akan berlaku, sekarang telah pun berlaku. Dan sekarang ini, itu sebelum. Sekarang ini kita sedang melayarinya bersama-sama. Termasuk cikgu sendiri. Terpaksa melayarinya bersama-sama. Keadaan sekarang totally memang tak pernah kita fikir akan terjadi dalam hidup kita. Perniagaan kita terpaksa ditutup. Kalau bekerja, kita dah tidak perlu lagi pergi bekerja.
yang mana tak terlibat di front line punya aktiviti memang tidak akan keluar. Tetapi isteri cikgu memang frontliner. Dia bertugas di hospital dan cikgu menjadi salah seorang yang isterinya menjadi frontliner. Cuba bayangkan. Dia bekerja di hadapan di hospital. Terlibat dengan inilah. Ya. Jadi yang mana tak terlibat tu terpaksa di rumah. Ya. Jadi cuba bayangkan di rumah, bagi cikgu sendirilah, cikgu pun sangat terasa mula-mula tu sebab cikgu jenis aktif kan. Program sana, program sini, dan cikgu nak berkongsi di sini. Pada 8 hari bulan itu, cikgu ada satu program yang akhir yang cikgu buat bersama publik. Dan jabatan yang berjaya mengadakan team building dengan cikgu iaitu JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Alhamdulillah mereka berjaya melalui program 3 hari 2 malam di Seremban bersama dengan cikgu sebelum COVID-19. Itu rezeki mereka lah Alhamdulillah, itulah yang berlaku. Dan apakah preparation kita untuk selepas COVID-19? Ini kita kena bersedia, sebab kalau kita tidak bersedia daripada sekarang, nanti jadi macam kejutan yang kita lalui sebelum COVID. Bila kita duduk di dalam keadaan yang sekarang ni, alhamdulillah lah, kita bersyukur kerana kerajaan yang ada sekarang ni, mereka tahu bagaimana untuk menjaga kewarasan rakyat Malaysia, tahu bagaimana untuk mengendalikan emosi rakyat Malaysia. Tidak berlaku seperti negara-negara di luar. Kita tengok di Brazil ataupun di negara-negara kalau kita lihat dalam media, mereka menjadi panik mereka menjadi panik kalau berlaku rusuhan di pasar raya dan sebagainya. Mereka menjadi panik buyers mereka membeli keadaan yang sangat huru-hara. Tetapi alhamdulillah di Malaysia tidak berlaku begitu. Jadi kita lihat agak tenang. Walaupun bibit-bibit tu nak berlaku tapi tak terjadi. Alhamdulillah. Syabas. Cikgu, dia bukan soalan lah. Dia macam saya nak tambah sikit apa yang cikgu cakap tadi. Negara kita Malaysia masih lagi terjaga dari segi etikanya, kawalan perasaan dan emosi oleh masyarakatnya, rakyatnya, dan tidak terjadi lagi sebarang demonstrasi. Tapi macam contoh baru-baru ni saya tengok di Amerika Syarikat, di US, ada bibit-bibit demonstrasi itu yang dilakukan oleh segelintir dalam kalangan rakyat mereka ni cikgu. InsyaAllah kalau kita lihat di negara-negara luar, negara Amerika dan sebagainya, kadang kita lihat pemimpin mereka mengambil mudah. Kalau kita tengok, dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak ada orang kata sentuhan emosi. Yang mana kita lihat di negara mereka lebih kepada keakuan kendiri saja. Mereka tidak menyentuh secara menyeluruh, tidak pergi ke akar umbi. Sentuhan ke akar umbi itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat di negara kita, pemimpin kita menyentuh emosi ke akar umbi. Kalau kita lihat yang disampaikan draft peningkatan ataupun penurunan itu jelas. Menjadikan rakyat kita bertenang menerima segala yang disampaikan di media-media televisyen. Kita bertenang dengan apa yang disampaikan, dan apa yang disampaikan oleh presiden kita, pemimpin negara kita, begitu bertenang sekali. Jadi kita jadi bertenang. Jadi menyebabkan panik di dalam diri itu tidak wujud sama sekali. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara luar, contohnya ke syarikat sendiri, apabila dia bercakap, dia tidak pergi ke umbi emosi rakyat dia. Dan kalau kita lihat di negara yang Eropah yang lain juga, dia membenarkan rakyat dia keluar untuk tidak perlu lockdown. Dia kata pilihan masing-masing. Jadi kalau kita lihat sekarang, peningkatan kematian sangat tinggi di negara mereka. Jadi di sini kita lihat betapa bertuahnya kita di bumi kita di Malaysia ni. Walaupun ada segelintir yang cuba menimbulkan isu kononnya, tetapi tidak berjaya. Ada pihak ini kita perlu sedar,
Bahawa kita kena bersedia dan kita kena tahu buat keputusan untuk mengambil sesuatu itu sebelum kita buat satu tindakan. Sebelum kita buat komen ke, sebelum kita buat sharing ke, kita perlu mengimbal balik, melihat dari semua sudut. Jangan kita dalam keadaan emosi lemah. Dalam keadaan emosi kita kena kuat. Dalam keadaan sekarang jiwa kita kena kuat. Dalam keadaan sekarang hati kita kena teguh. Pendirian kita kena teguh. Kena betul-betul. Sebab kita kena jaga sesama kita sendiri. Ya, untuk kita mencapai maksud dan tujuan itu, kita kena jaga sesama kita. Ada orang cuba timbulkan isu perkauman, ada orang cuba timbulkan isu panik di sudut ekonomi dan sebagainya. Tapi kita perlu renung, gunakan akal fikiran kita. Ya, ada orang yang cuba berbuat baik dalam keadaan sekarang. Alhamdulillah, bagus. Tetapi ada orang tikaikannya. Dan ada orang yang berbuat baik tanpa pernah menceritakan di dalam media dan sebagainya. Dia buat seorang-seorang senyap-senyap. Ya? Tak ada apa pun berlaku. Itu lebih baik kan? Bila kita berkongsi, kita cerita, dia akan membuka ruang bagi mereka-mereka ini untuk trigger you. Betul, reaksi. Jadi dia jadi satu isu. Jadi bila jadi satu isu, jadi kongsian dengan netizen yang bukan-bukan. Sebab kita yang membuka pintu untuk orang memanah ke dalam dia. Jadi mengapa kita buat demikian? Yang terbaik, Nabi pun kata kalau sesuatu perkara kita buat tu menimbulkan balahan fitnah, maka hentikan, jangan tunjuk, jangan buat. Walaupun benda tu baik, tapi cara kita tu mungkin kita terlampau membuka ruang yang untuk benda-benda ni bawa ke dalam, kita tutup ya. Janganlah tunjuk. Itu saja. Tetapi alhamdulillah lah, cikgu sangat bersyukur dalam keadaan sekarang segala takdir yang telah diberikan kepada kita di Malaysia ni, takdir yang baik-baik. Satu yang cukup bagus. Jadi kawalannya, cara emosinya, cara pendekatannya cukup terbaik. Ya, semua pihak bermain peranan pada cikgu. Semua pihak main peranan. Dan kita lihat bagaimana emosi frontliner ni juga perlu dijaga. Ya, memang ada provokasi daripada pihak-pihak tertentu yang cuba provoke untuk menimbulkan berbagai huru-hara. Contohnya pergi usik jiwa-jiwa emosi frontline ni. Ya, dengan memaki hamun mereka. Ini cuma pihak-pihak yang cuba menimbulkan isu saja, tak ada apa pun. Kadang tu orang ni nak melariskan YouTube dia buat benda bukan-bukan sekarang ni. Kononnya YouTube ni dia boleh dapat income, jadi dia buat benda gila-gila sikit. Kita pun sama gila sebab ikut dia. Jadi yang terbaik kita tengok tu, dia nak orang komen, orang marah sebab dia nakkan viewer daripada situ kan. Macam-macam lah orang ni buat. Bila cikgu lihat manusia ni, macam-macam dia buat. Jadi kita lihatlah dengan akal dan budi kita, insyaAllah. Itu dia panjang lebar daripada Cikgu Lutfi berkenaan dengan 3S sebelum, semasa dan selepas. Yang penting adalah kata saya ambil sikit daripada cikgu tadi, hati kita, pendirian kita dan juga kekuatan minda dan fizikal kita, emosi juga, untuk kita menghadapi perkara yang sedang berlaku dan bersedia untuk apa yang akan menanti kita pada masa akan datang cikgu selepas ini. Betul, kita kena bersedia selepas ini. Kita kena strong, kita kena kuat. Apa yang kita nak kena buat selepas ni? Adakah kita kena lihat yang tersembunyi di sebalik segala-gala ni. Kita kena lihat yang tersembunyi itu. Kita kena jadi orang yang pembersih, kita kena jadi orang yang menjaga bekerti akhlak kita. Itu dia. Sebenarnya kita kena lihat dan kita kena renung bersama-sama. Betul cikgu. Mungkin dalam segmen yang kedua ini ada perkaitannya apa yang cikgu cakapkan tadi dengan apa yang akan kita kongsikan dalam segmen yang kedua selepas ini, iaitu segmen soal dan jawab. Okey cikgu, kita akan berehat seketika. Dan kepada anda juga yang sedang menonton, kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua, di mana kita akan utarakan ataupun kita akan tanyakan 3 soalan daripada penonton yang bertuah kepada Cikgu Lutfi untuk beliau jawab. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Salam Eid Ramadan.
Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang mempunyai telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Baik, dalam segmen soal jawab ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Lotfi Ibrahim ataupun lebih gemar digelarkan sebagai ataupun dipanggil sebagai Cikgu Lotfi. Cikgu, kita ada 3 soalan daripada penonton yang bertuah. Ya. Cikgu dah bersedia? Okey. Baik Cikgu, soalan yang pertama. Baik. Kalau saya baca Cikgu, rupa-rupanya ada kisah-kisah yang macam ni yang tak semua orang tahu. Tapi cikgu tunggu. Saya bacakan dulu. Soalan pertama cikgu. Suspend ni. Suspend. Sikit-sikit cikgu. Sam dari Sentul. Dia cakap, Assalamualaikum cikgu. Saya seorang peniaga. Sejak PKP ni saya terpaksa tutup pintu dan segala aktiviti perniagaan terhenti. Bagaimana saya perlu hadapi selepas PKP ni cikgu? Dilema seorang peniaga ataupun yalah. Silakan cikgu. Sama lah macam cikgu pun. Terima kasih atas soalan tu. Sam ya? Ya, Sam dari Sentul. Sebenarnya Sam ni lah yang maksud yang cikgu katakan tadi. Bahawasanya kita dalam PKP ni kita kena bersedia untuk menghadapi saat-saat situasi selepas PKP. Bagaimana hidup kita totally akan berubah sedikit, tak sama seperti sebelum ni. Jadi apa yang perlu Sam lakukan adalah dalam keadaan sekarang ni Sam, kalau Sam seorang yang berniaga, cikgu yakin kalau kata pejabat tutup ni, mungkin perniagaan Sam ni bukan kedai runcit, tapi mungkin khidmat servis yang lain. Ada pekerja dengan kaki tangan, cikgu rasa. Okey, jadi kena ada apa yang disebut dalam bahasa Amerika pula. Dalam bahasa Inggeris dia kata change the losing game. Kita kena tukar permainan yang mungkin kita dah kalah. Kita kena tukar permainan lain, Sam ya. Mungkin kena buka satu benda yang lain, mungkin kena buat satu benda yang lain yang mungkin tak sama langsung seperti apa yang kita buat sebelum ni. Jadi Sam, you kena tanya dalam mind mapping apa yang perlu you lakukan selepas ni. Pada cikgu buat mind mapping dan ambil peluang telefon kawan-kawan, sahabat-sahabat lain untuk gain ataupun mendapat pandangan mereka. Ya. Tetapi Sam, memang you kena tukar. Takkan sama lagi dah. Selepas PKP ni mungkin ada kaki tangan you akan resign, akan ada sewa mungkin you tak dapat nak bayar lagi, mungkin tanpa ada income you terpaksa tutup pejabat you. So bermaksud kita kena tukar lah Sam. Kita kena tukar segala-galanya. Bersedia daripada sekarang. Ya? Terima kasih atas soalan tu. Itu cikgu, saya nak kongsikan juga perbualan saya dengan rakan saya yang berniaga baru-baru ni. Dia kata, yalah, ini masa dia untuk dia fikirkan semula dan untuk dia kata dia akan reset apa yang dia sedang buat sekarang. Sama macam apa yang cikgu beritahu hari ini. Alhamdulillah, maknanya tindakan itu insya-Allah betul. Baik cikgu. Insya-Allah. Kita akan pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah ya? Soalan kedua. Soalan kedua. Soalan kedua ya. Betul. Encik Rizal dari Keramat Hujung. Dia kata bunyi macam kelakar sikit tapi saya rasa ini realiti juga. Cikgu, sejak duduk di rumah ni isteri saya selalu cari pasal dengan saya. Setiap kali bila tidak dengan handphone, mungkin setiap kali bila tidak main handphone, saya yang jadi mangsa. Komen cikgu, macam mana ni? Kisah rumah tangga ni. Alamak, sedih lah Rizal. Engkau sedih sangat ni Rizal. Nasib you lah Rizal. Mungkin sebenarnya begini Rizal. Sebab
bila sebelum ni you tak ada kat rumah, you sibuk bekerja, you dekat office, yang you balik, dia dah mungkin you tak tahu salah satu side daripada isteri you, Rizal, dia suka obses terhadap handphone, dia nak check dia punya grup sekolah rendah, grup sekolah tadika, grup sekolah menengah, grup universiti, grup makcik-makcik membawang, grup jiran-jiran solehah, grup jiran-jiran membawang, grup bertiga saja, grup berlima saja, grup adik-beradik semua sekali, grup adik-beradik bertiga je, grup adik-adik berlima saja. Dia ada macam tu. Banyak, Ya. Jadi banyak grup. Jadi grup alumni sekolah dan sebagainya lah. Jadi you tak tahu benda ni, tapi bila you duduk di rumah, you nampak dia handphone all the time. Tapi bila dia tak pegang handphone, dia marah-marah you. Memang sebab dia tak ada apa nak buat. Jadi orang yang main handphone ni, salah satunya cikgu perasan, berlaku dalam keluarga cikgu juga. Orang yang banyak main handphone ni, kadang-kadang dia pandai bercakap dengan jari dia. Tapi dia tak tahu nak bercakap dengan perkataan mulut dia. Kita tengok dia cakap kadang jadi kasar. Sebenarnya tak, dia tak bermaksud. Sebenarnya bahasa dia tu hilang. Cara bercakap dia tu hilang. Kira dia tak dapat nak proses sebab dia hanya boleh bercakap dengan jari dia. Cuba suruh isteri dia kata, Yang, cakap Cik Rizal, bagi tahu dengan isteri anda, Yang, kalau Yang nak cakap apa-apa, Yang tolong teks kat abang. Tengok dia akan teks tu, dia takkan marah. Jadi itulah kesan daripada handphone sebenarnya. Jadi cikgu, macam mana solusinya? Apa yang suami ni perlu buat? Adakah dia perlu memperkuatkan emosi dia ke atau macam mana? Dia kena banyak bersembang dengan isteri dia. Sebelum ni dia tak buat sebenarnya. Sebenarnya dia jarang bercakap dengan isteri dia. Jadi bermula pada sekarang, Rizal, you kena bercakap dengan isteri you. Kena bersembang dengan dia dan you kena bersabar. Baik, gantikan lebih kurang 30 grup yang cikgu sebut tadi melalui diri Cik Rizal sendiri, cikgu. InsyaAllah isteri tu akan terisilah dia punya kekosongan tu, insyaAllah. Cikgu, soalan ketiga. InsyaAllah. Ada lagi? Ada lagi, yang ketiga. Oh, ni hari ni macam luahan suami-suami, cikgu. Yalah, biasa keluar kerja kan. Soalan ketiga ni, Rahim dari Sungai Petani. Cik Rahim, okey, dia cakap, saya biasa kerja kat luar. Jadi bila PKP ni, saya jadi macam, yalah, dah selalu duduk kat rumah. Dia jadi macam tak sebulu dengan anak-anak, dengan isteri. Dengan isteri, dia tak sebut isteri-isteri, dia sebut isteri. Bermakna mungkin mungkin adalah sesuatu yang mungkin kecil pun akan trigger jadi benda yang boleh yalah, berselisih faham. Komen cikgu. Kalau dia tidak sebulu dengan semua orang, kalau dia tak sebulu dengan anak dia, dia tak sebulu dengan bini dia tak sebulu dengan semua orang dalam rumah tu, siapa yang bermasalah? Sebenarnya dia sendiri yang bermasalah. Rahim, siapa nama Rahim? Rahim. Rahim, sebenarnya anda yang bermasalah, bukan mereka yang bermasalah. Anda rasa seolah-olah semua tak kena. Sebenarnya diri anda sendiri. Apa yang perlu anda buat adalah mula, Rahim, Cik Rahim, tolong mula mengenali isteri anda, mengenalilah peribadi anak-anak anda. Anda kurang bersama dengan mereka sebenarnya. Sebelum ni anda banyak dekat luar. Anda banyak mencari rezeki kat luar. Tapi tolong kenalilah hati budi isteri dan anak-anak itu, dan cikgu pasti anda akan mula boleh menerima dan anda akan mula melihat bahawa selama ini yang anda rasa anda tak kena, semua tak kena tu, sebenarnya berpunca daripada anda sendiri. Anda yang tidak mengenali hati budi mereka. So, mula pada hari ini jangan buang masa, kenalilah mereka, banyak bersembang dia, banyak bercakap. Jadi kalau sebenarnya cikgu nampak masalah di sini yang semua daripada soalan, kurang bercakap, kurang berkomunikasi. Jadi banyakkan berkomunikasi, gurau senda, bertanya khabar dan sebagainya. Kena mulakan daripada hari ini. Jangan tunggu lagi. Betul cikgu. InsyaAllah. Bila banyak berkomunikasi, bila banyak berbicara dengan anak-anak, dengan isteri terutamanya, ada satu kemungkinan yang macam kelakar tapi saya tak nak sebut di sini. Dia punya hint dia selepas 9 bulan.
apa nama akibat daripada PKP ni. Saya tak nak cakap, cikgu pun mungkin tahu. Okey, tak apa cikgu. Kita akan kembali selepas ni cikgu, segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga iaitu cikgu akan berkongsi dengan kita doa harian yang ringkas yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini dan juga mungkin di waktu-waktu yang lain juga. InsyaAllah cikgu selepas ini kita akan kembali. Jadi kepada para penonton, terima kasih. Teruskan menonton, like, komen dan share di Facebook dan juga di YouTube Salam Baitullah. Kita bertemu selepas ini dalam Salam Eid Ramadan. Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang punya telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Kembali dalam Salam Eid Ramadan. Hari ini kita masih lagi bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Dr. Lutfi Ibrahim ataupun lebih mesra dipanggil sebagai menggelarkan dirinya sendiri sebagai Cikgu Lutfi. Baik, Cikgu, banyak yang dah kita kongsikan. Segmen terakhir ni Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan apa agaknya amalan doa-doa harian ringkas yang boleh saya dan juga para penonton di luar sana untuk amalkan sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah Cikgu, silakan. Terima kasih Syam. Sebenarnya cikgu bukanlah orang yang orang kata sepatutnya nak bagi ilmu-ilmu ni. Banyak sekali tuan-tuan guru di luar sana duk berceramah, duk bagi tahu dengan kita hari-hari, duk ceramah dekat YouTube, duk ceramah dekat FB. Hari-hari mereka mengingatkan kita, tapi kita buat-buat tak pandang, buat-buat tak endah. Tapi bila berlaku COVID-19 ni, barulah kita tahu bahawa apa yang telah disampaikan oleh para tuan guru dan ustaz-ustaz ni semuanya benar belaka. Dan sekarang dah berlaku. Barulah kita tergadah nak cari amalan. Barulah kita tergadah nak buat. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah kita buat. Ya? Jadi insya-Allah amalan yang cikgu bagi ni, amalan yang cikgu amalkan daripada cikgu remaja sampai sekarang lah. Jadi maksudnya amalan yang ringkas ya, yang mudah, yang disampaikan oleh guru-guru cikgu, yang disampaikan oleh ustaz-ustaz cikgu yang cikgu duk belajar tu. Jadi disampaikan juga oleh ayahanda cikgu. Jadi cikgu rasa benda tu sama je semua. Tapi kita amalkan, kita istiqamah, kita buat. Kita istiqamah, kita buat dia hari-hari ya. Yang pertama sekali adalah amalan selawat atas Nabi. Amalkan selawat atas Nabi. Anda boleh amalkan selawat itu mengikut kemampuan anda. Ya. Selawat atas Nabi ni, selawat yang lengkapnya, selawat yang panjang itu selawat yang kita baca waktu tahiyat, tasyahud akhir kita tu, yang kita baca tu. Itu selawat yang paling lengkap sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling lengkap, paling panjang. Tetapi yang paling ringkas, seringkas-ringkasnya, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah dengan selawat ini dapat mententeramkan hati kita, dapat mententeramkan jiwa kita dengan selawat itu tadi. Ya? Dan banyaklah fadilat. Selawat ini sangat besar fadilatnya. Kalau anda lihat, anda baca, anda lihatlah riwayat fadilat berselawat ini sangat besar sekali. Ya? Jadi satu lagi amalan yang boleh kita amalkan selain daripada selawat atas Nabi, kita amalkan zikir-zikir. Waktu kita duduk-duduk, tak buat apa tu, cuba kita amalkan zikir dalam hati kita. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad tu, selawat tu satu kita amalkan. Satu lagi yang boleh kita amalkan zikir. Zikir yang dapat menenangkan hati dan jiwa kita. Selain daripada kita menyebut zikir-zikir yang tu, hari ini cikgu nak kongsikan satu zikir yang mana boleh kita amalkan bersama-sama, yang cikgu amalkan dan mententeramkan diri cikgu.
Ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Tapi selalunya cikgu bacakan zikir ini dulu cikgu banyak travel, jadi cikgu selalu baca waktu cikgu bawa kenderaan dan sebagainya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Maka kita bacakan zikir ini selepas solat, waktu duduk-duduk saja-saja. Kita amalkan yang kita baca. Selain daripada amalan-amalan lain yang boleh kita bacakan. Jadi insya-Allah dengan selawat atas Nabi kita amalkan di awal subuh, di waktu kita free, waktu kita duduk saja-saja tak ada apa kita buat, kita amalkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Insya-Allah akan Allah terbitkan keterangan di dalam hati kita dan jiwa kita, ya, dan fikiran kita menjadi terang. InsyaAllah. InsyaAllah cikgu. Amin ya rabbal alamin. Nampak selalu kita dengar tapi kita tak amalkan, tapi sebenarnya ia membawa begitu banyak khasiat, begitu banyak manfaat kepada kita semua, insyaAllah cikgu. Jadi cikgu, terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kami di Salam Air Ramadan pada hari ini. Semoga sihat sejahtera selalu. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Cikgu doakan kepada semua dan termasuk seluruh rakyat Malaysia. Baik. Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa dengan tenang. Kita menyambut ibadah puasa di dalam PKP COVID-19. Baik cikgu. InsyaAllah banyak hikmah yang tersembunyi di dalam itu. InsyaAllah, sama-samalah kita menggalinya. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia tadi bersama-sama dengan Cikgu Lutfi ataupun yang berbahagia Dato' Dr. Lutfi Ibrahim yang telah pun berkongsi pelbagai pandangan dan juga ilmu-ilmu yang ada untuk kita berhadapan dengan COVID-19 sebelum, semasa dan selepas. Jadi insya-Allah hari esok kita akan bertemu lagi dalam Salam Eid Ramadan seperti biasa di laman Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah. Kekal setia, like, komen dan share. Kita akan berjumpa lagi. Dengan itu saya Syamil Ishak mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.